Baik, kita teruskan dengan tajuk kita nisbah dan graf fungsi trigonometri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita teruskan dengan menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen sudut tersebut diberi. Baik, bagaimanakah anda menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen sudut diberi? Baik, kita akan menggunakan step ni. Yang pertama, kamu kenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif dan tanda negatif pada nilai fungsi trigonometri. Kalau kamu ingat balik yang kita hafal, all add sugar tu kan, add sugar to coffee. Yang daripada langkah yang pertama ni, kita kena tentukan dekat mana duduknya sukuan bagi nilai sin, cos dan tangen tu. Sama ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga ataupun sukuan yang keempat. Langkah yang kedua ialah kamu tentukan sudut rujukan sepadan dalam sukuan yang telah kamu pilih tadi. Dan kalau kita ada 4 sukuan, sukuan pertama sudut sepadan dia dekat sini. Sudut sepadannya di sini memang sudut tirus tu lah. Dalam sukuan kedua, kalau sudut tu jatuh sukuan kedua, sudut yang sepadan ialah sudut tirus di sini. Alfa kat sini. Ni alfa. Ni semua sudut. Sepadan. Kalau sudut kita jatuh dalam sukuan ketiga, warna lain pula. Sudut kita jatuh dalam sukuan ketiga, daripada sini pusing, jatuh sukuan ketiga sini. Besar itulah kat sudut kamu. Baik, sudut rujukan sepadan ialah dekat sini. Contoh, alfanya kat situ. Baik, dan kalau sudut kamu jatuh dalam sukuan keempat, jatuh kat sini, sudut yang sepadan ialah sudut di sini. Macam tu. Jadi mula-mula langkah pertama buat apa? Tentukan tanda positif negatif. Daripada tanda positif negatif kita tahu dia akan duduk di sukuan mana. Kemudian yang kedua, daripada sukuan itu tentukan sudut rujukan sepadan. Dan yang ketiga, hitungkan sudut asal ataupun sudut theta berdasarkan sukuan yang telah dikenal pasti. Okey, tengok contoh 6. Diberi sin theta sama dengan 0.6157. Okey, dekat sini nilainya ialah positif. Jadi langkah yang pertama kita tentukan sin theta sudut ini berada dalam sukuan yang mana. Kalau kita tengok all add sugar to coffee ni, di sini sukuan pertama sin ni positif, dekat mana lagi sin yang positif? Dekat sukuan yang kedua. Sukuan ketiga dengan keempat tak boleh sebab sukuan ketiga dengan keempat sinnya bernilai negatif. Jadi langkah yang pertama, kamu dah kenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif dan negatif pada nilai fungsi trigonometri ni. Langkah yang kedua, tentukan sudut rujukan sepadan. Ini langkah pertama tadi. Baik, sekarang kamu tentukan sudut rujukan sepadan. Kamu dah tahu bahawa dalam sukuan pertama, sudut rujukannya di sini. 1 dan sudut rujukan sepadan di sukuan kedua ialah di sini. Kat situ je dua tempat ni. Katakanlah sini A, sini B. Contoh macam tu. Baik, itu yang kedua, tentukan sudut rujukan sepadan. Baik, macam mana kamu nak tentukan berapa besar sudut ini? Kamu ambil kalkulator. Cikgu buka kalkulator sekejap boleh? Kalau cikgu boleh buka kalkulator sekejap. Sekejap ni kelas. Macam mana cara cikgu nak buka kalkulator tu? Kamu nampak tak kalkulator cikgu ni? Kamu nampak tak kalkulator ni? Kelas, kamu nampak tak kalkulator cikgu? Tak nampak kamu tekanlah kalkulator sendiri. Kalau cikgu buat macam ni, nampak tak kalkulator cikgu? Kejap. Kita cuba je. Tak nampak juga Okey, macam mana kamu nak tekan kalkulator ni? Sekejap. Cikgu ambil ni lah.
Sebenarnya kat cikgu ada kalkulator ni, nanti cikgu share lah dengan kamu. Kamu tekanlah kalkulator kamu sendiri. Okey, Ctrl C, cikgu masuk kat sini. Ni kalkulator ni boleh tekan-tekan kalau tidaknya. Okey. Baik, lebih kurang macam ni. Baik, ambil kalkulator kamu ni. Okey, sekarang kita nak tahu besar sudut ini kan. Okey, tekan kalkulator shift sign 0.6157. Okey, tekan dekat kalkulator kamu ni shift kan? Shift, mana sign? Sign, nampak tak tu? Tak nampak je. Okey, tekan shift, tekan sign kat sini. Okey, tekan 0.6157. Okey, buat shift sign 0.6157. Okey, apa jawapan kamu dapat? Berapa darjah tu? Ini simbol shift sign. 38 darjah. Berapa darjah kelas? 38. 38.00 tak payah ambil dah 38 darjah. Okey. Maknanya dekat sini okey, maksudnya sudut dekat sukuan pertama ni 38 darjah. Sudut dekat sini pun 38 darjah. Nama pun sudut sepadan kan? Okey. Sekarang langkah yang ketiga, kita hitung sudut theta yang sebenar berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Jadi theta yang pertama, kalau cikgu lukis, sudut yang pertama ialah 38 darjah. Itu memang satu jawapan sebab jatuh dalam sukuan pertama. Baik, sudut dalam sukuan yang kedua, kat sini pun 38 kan? Kita kena baca sudut daripada 0 darjah. 0 sampai sini. Macam mana kita nak tahu sudut warna hijau ni? Macam mana kita nak tahu sudut warna hijau ni berapa besar? Kalau dia jatuh sukuan kedua ni. Maksudnya jawapan kita, theta, satu jawapan kita 38 darjah. Okey, ini untuk sukuan pertama. Sukuan yang kedua, atau lah cikgu letak atau. Koma tu atau lah. Atau satu lagi, sudut warna hijau ni ialah 180 darjah tolak dengan 38 darjah. Dapatlah baki ni semua sudut ni 180. Bila kita tolakkan 38, kita akan dapat baki sudut warna hijau ni. Berapa tu? 180 tolak dengan 38. Dapat 142 darjah. Ini jawapan dia. Okay. Macam hari tu dia bagi sudut, kita kena tentukan nilai. Hari ni kita belajar diberi nilai sin, cos, tangent. Kita nak tentukan sudut tu yang mana satu. Dia songsang, dia terbalik. Okey. Itu soalan contoh A, contoh 6 bahagian A. Sekarang ni kita tengok contoh 6 lagi. Okay. Kita letak kalkulator kita kat sini. Baik, contoh 6 lagi, tapi sekarang cos. Okay, ingat balik langkah-langkah kita tadi. Yang pertama, kita buat apa? Kita tengok sini. Tengok ni soalan dia. Diberi cos theta sama dengan negatif 0.4226. Sudut ni berada antara 0 sampai 360 darjah. Hitungkan sudut theta. Okay, langkah yang pertama tadi apa? Kita tentukan dengan tanda positif negatif ni, cos berada di sukuan mana. Okay, tengok balik. Add sugar to coffee. Okay, dekat mana cos yang negatif? Sukuan mana? Dekat mana cosnya bernilai negatif? Sukuan yang mana? Ini positif kan? Cos bernilai positif. Ini cos pun bernilai positif. Maknanya nilai cos ini yang menyebabkan dia negatif ni, nilai cos yang bernilai negatif akan jatuh di sukuan kedua dan sukuan yang ketiga. Sudut tu akan jatuh di sukuan kedua dan sukuan ketiga. Okey, langkah seterusnya. Tentukan sudut rujukan sepadan. Okey, kalau sudutnya di sini, okey, kalau sudut jatuh sukuan kedua, sudut rujukan sepadannya dekat sini. Kalau sudut tu jatuh dalam sukuan ketiga, sudut sepadannya, sudut rujukan sepadannya ialah di sini.
Contoh. Okay, alfa kat sini dengan alfa kat sini. Kita akan ada dua jawapan kelas sebab kita ada dua tempat yang negatif. Okay, langkah ketiga ialah kita tentukan apakah sudut sebenar dia. Okay. Tapi kamu kena cari dulu alfa ni apa. Macam mana kita nak cari alfa? Kita tekan shift cos negatif 0.4226. Okay, cikgu hilangkan tanda negatif. Semua eraser. Buang tanda negatif ni. Kita buang tanda negatif sebab kita tak pakai tanda negatif. Kita nak nilai sudut saja. Okay, kita nak nilai sudut je. Okay, sekarang kamu tekan kalkulator. Shift cos. Mana shift? Shift cos. Tekan 0.4226 untuk nilai sudut. Nilai sudut positif tu. Okay, apa jawapan yang kamu dapat? Tekan shift cos 0.4226. Berapa kelas? 65. 65 darjah. Okay, kita dapat 65 darjah. Bermaksud sudut alfa rujukan sepadan dekat sini 65. Yang ini pun 65 darjah. Okay, pergi pada langkah yang ketiga. Okay, ini tadi kamu dah tahu sini 65 darjah. Sini pun 65 darjah. Okay. Sekarang cari sudut alfa yang sebenar. Sudut sebenar tu kita kira daripada 0 darjah ni. Naik ke sini sampai sini berapa darjah? Berapa darjah tu? Jadi theta sama dengan satu jawapan kita 180 darjah tolak 65. Okay. Atau satu lagi jawapan daripada 0 darjah sampai sini. Yang ini satu lagi ni warna purple tu 180 darjah campur dengan 65 darjah. Okay, ini satu jawapan yang kita dapat. Ini 100 kamu tolak dapat 115 darjah. Atau satu lagi jawapan bila kamu campur 245 darjah. Okey, cikgu nak kamu tekan kalkulator. Semak. Semak. Betul tak jawapan kamu ni? Okey. Cuba kamu tekan cos 115. Berapa jawapan? Berapa jawapan kelas? Negatif 0.426. Negatif 0.4226. Dapat tak? Okey. Cuba tekan cos 245 darjah. Tekan kalkulator. Kita semak balik betul tak jawapan? Cos 245. Sama juga itu. Sama juga 0.4226 kan? Maksudnya sekarang ni kita nak cari nilai ni lah, nilai theta ni. Macam tu cara dia. Kamu yang langkah pertama apa? Tentukan dekat mana positif, negatif, kosin atau tangent tu. Langkah yang kedua cari sudut rujukan sepadan. Kemudian langkah yang ketiga tentukan apakah nilai sudut asal ataupun sudut theta tu. Okay. Tengok contoh yang ke-6, masih lagi contoh yang ke-6. Okay. C pula. Sama tak? Konsep dia sama. Konsepnya sama. Langkah pertama, kita tentukan dulu daripada tanda negatif ni, tangent berada dalam sukuan mana? Sukuan mana kelas? Add sugar to coffee. Okay. Kalau tangent negatif duduk dalam sukuan mana? Ini tangent positif. Sukuan? 2 dengan 4. 2 dengan 4. Okey, ini positif kan? Ini sin saja yang positif. Maknanya tangentnya 2 dengan 4. Dekat sini. Okey, maksudnya ini padam dia kecil ni. Okey, sinilah. 2 dengan 4. Maksudnya daripada tanda negatif tu, tangent negatif ialah sukuan 2 dengan sukuan keempat. Sukuan keempat. Ini sin saja positif, sini cos saja positif. Yang lain semua negatif. Okay, langkah yang kedua ialah kamu tentukan sudut rujukan sepadan. Okay, dekat sukuan 2, sudut sepadannya ialah di sini. Dalam sukuan keempat, sudut sepadannya di sini. Macam tu. Baik, macam mana kita nak tentukan sudut sepadan ni? Tadi tu tangent theta sama dengan negatif 1.4826. Okay. Tekan kalkulator. Tekan shift tangent.
1.4826. Okey, berapa jawapan? Tekan shift, mana tangent? Tangent, tekan 1.4826. Okey, tekan sama dengan. Okey, apa jawapan kamu dapat? 56. 56 darjah. Okey, dapat 56 darjah. Tu ialah sudut kat sini. Okey, kat sini 56 darjah. Sini pun 56 darjah. Okey, langkah yang seterusnya. Cari sudut yang asal. Okey, cari sudut yang asal ataupun sudut sebenar. Kalau sini 56 darjah, sini pun 56 darjah. Okey. Sudut dalam sukuan kedua ialah daripada kosong sampai sini. Okey, theta sama dengan, satu jawapan apa ni? Warna hijau ni. 180 darjah tolak dengan 56 darjah sebab semua sudut ni 180. Buang 56, tinggal yang warna hijau ni. Okey. Atau ada satu lagi jawapan dekat sukuan keempat ni, macam ni kita nak cari sudut sepadan dia. Sudut asal ni. Sudut yang ni. Macam mana? Satu bulatan 360 darjah, kamu tolak dengan 56 yang kecil tu, yang ni, kamu akan dapat sudut merah keseluruhan. Okey, 180 tolak 56, 124 darjah. Atau satu lagi jawapan, 360 tolak 56, 304 darjah. Okey, nak tengok betul ke tak betul jawapan kamu, kamu boleh semak. Okey, kamu semak. Cuba tekan tangent 124 darjah. Apa jawapan? Okey, apa jawapan dapat kelas? Dapat tak? Dapat. Okey, cuba tekan tangent 304 darjah. Dapat tak? Dapat ke? Okey. Jadi bila kamu semak semula, dua sudut ni betul lah. Jawapan dia dua-dua ni negatif. Kalau kamu pilih sudut yang lain, dia takkan dapatlah jawapan ni. Boleh ya?